Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita bersama saudara Ramli Ramli Abdul Halim. Satu masa dulu beliau menggunakan nama beli Priapa MH. Resuh lagi kan. Patut pula beli naik batu aja. Jadi beliau ni seorang apa kira itulah, kira penulis lama. Dia cukup terkenal di Kelantan ni. Dah lama orang kenal, baik orang sastra, orang politik. Kewartawan ni. Beliau aktif tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Bukan saja sebagai wartawan tapi pernah menjadi editor. Menjadi editor, menjadi tokoh tokoh majalah. Dan pernah bekerja dengan kerajaan. Sangat berpengalaman luas kena kata isu-isu kewartawanan di Kelantan ni. Beliau amat arif sampai hari ni pun beliau tidak berhenti menulis. Walaupun beliau sekarang menumpu pada kerja-kerja perniagaan dan peladangan. Jadi kita harap beliau akan berjaya walaupun sudah menuju usia tua. Usia tua. Jadi saya minta saudara Abdul Halim menerangkan sedikit pelibatan awal beliau dalam penulisan. Silakan. Bila? Kalau nak cerita panjang, saya mula menulis ni tahun 1973 lah. 73 dia? 73 bermula di 73. Berita Harian lah. Mula tulis main-mainnya kan. Seorang pembaca apa semua. Kemudian meningkat kepada penghasilan skrip drama radio. Serta pengaruh dengan Nur Hisham selalu bunyi gua piuk. Saya kata kalau gua piuk boleh tubik di radio, kenapa orang cenok saya tak boleh? Itu asas silahnya. Jadi waktu tu orang lebih, para penulis ni lebih suka menggunakan nama samar. Jadi saya fikir-fikir pasal saya ni dari orang yang agak susah. Saya terpengaruh dengan satu cerita M. Yusuf Tai, rakyat sekampung. Nur Hisham ni nama dia. Yusuf Tai. Dia tulis satu cerita Paria Papo nama dia. Kisah sebenarnya, tapi oleh kerana saya dari orang susah, saya ambil nama tu lah. Dari cerpen M. Yusuf Tai, Paria Papo, dia ada dalam majalah Kuala. Saya ni kaki baca kalau dulu sampai tidak mampu hidup kertas-kertas. Surat khabar tu biasa pun saya kutip. Pasal kita di kampung pedalaman kan. Tapi karya saya ni tidaklah sebesar orang lain. Saya lebih amal kepada karya-karya yang bersifat segera saya selama. Saya akan siap dengan segera. Saya kata kalau saya nak tulis cerpen, saya tak mengambil masa lama, mungkin dalam 20 minit atau 1 jam sudah siap. Sebuah cerpen. Kalau novel, seminggu lah. Macam novel yang saya tulis Warga Rimba masa tu, Ramai Jaya mari ambil manuskrip. Dia tu peranjak bila saya mau di hotel saja. Masa saya sibuknya kerja kewartawanan dia mari dengan Sari Effendi. Saya minta manuskrip tu, saya mau di situ. Itulah kualiti karya saya ni. Saya kalau tak menik hadiah atau tak boleh anugerah, saya tak kecil hati masa saya ingat. Itu tulisannya kecil lah. Jadi setakat ni tak kira lah wartawan tu, kita tak tahu dia jumlah sebanyak mana. Macam cerpen berapa buah dia, novel telah berapa buah dia, puisi berapa buah agak-agak. Kalau novel yang dewan bahasa terbit 4 lah. Kalau semua? Kalau semua ni terbit lah ni, yang terbaru terbit Universiti apa? UUM Press, Universiti Utara Malaysia Press.
Tapi manuskripnya masih ada di rumah tu ada banyak. Dalam 12 ke ada lah. Sedang disemak semula lah. Masa tak ada kerja peladangan ni saya buat semak. Tapi kalau cerpen ni kalau perhati hampir setiap bulan memang cerpen saya dia tersedia. Khususnya di majalah bahasa. Ratus-ratus apa tak terhitung Saya tak? tak itu. Tapi satu antologinya dia antologikan dalam terkaitan ITBM itu menghitung dosa. Tapi saya tak berapa puas hati pasal banyak salah ejaan. Ya. Salah ejaan tu disebabkan Mungkin editor tidak cukup semok dia tengok nama dia dah guna terus tak boleh pasal saya menulis ni saya tak semok balik. pakai taik tu kira jadi dah. Jolo dah tu dah. Kerja menyemok ni kita suruh kepada editor lah. Pasal saya pun semasa cari editor saya akan baca manuskrip orang kan. Ya. Kita betul kan mana yang salah. Kadang-kadang editor ni dia tengok nama tapi dia tidak tengok karya. Sebab itu setiap tu ada penulis yang mengambil kesempatan memplagiat karya orang lain ya. Ya. Saya terlalu cepat buat, tak ada nak semak lah. Kalau nak cari salinan cerpen saya ke novel saya memang saya tak simpan. Saya bukan penyimpan. Saya kira bila siap satu tu kerja saya untuk itu sudah selesai. Saya tak fikir Sudah stay kewartawan ni lah. lebih Stay kewartawan ni memang Sebab gitu. tu editor mesti ada pengalaman juga lah. Tidak boleh main tengok nama siap. Sebab saya tengok Itu. pelatih kan kalau dia plagiat. Terutama zaman Facebook kan. Zaman Facebook ni orang muda apa menulis dalam Facebook. Muda menyebar. Tapi dia ambil je orang tertentu tu. Jadi masalah. Tapi saya lihat saudara Ramli ni kenapa dia boleh menulis dengan cepat. Sebab saya fikir dia dipengaruhi oleh kerjaya dia sebagai wartawan ya. Ya. Lepas tu kita tengok novel-novel dia pun banyak menyentuh isu semasa. Isu semasa. Misalnya isu perpaduan kaum, isu keluarga dalam masyarakat hari ini. Kita lihat karya-karya dia, baik cerpen, baik novel, baik puisi, dia pun dah tersentuh dengan isu-isu semasa. Betul tak pendapat saya? betul saya rasa. Kerja kita sebagai wartawan kita pergi ke segenap tempat kan. Ya. Kita jumpa macam-macam orang. Jadi cerita tu sudah sentiasa ada dari kepala. Cuma masa nak Ya Allah. nak taik tu bila cerita tu sentiasa ada lah. Tapi akhir-akhir ni nampak saya belajar menulis sajak sikit. Sajak ni saya agak ketinggalan pasal dulu saya tak berapa suka tulis sajak. Ya. Hari ni setiap hari kalau saya tengok dalam komisi tu ada saya 2 atau 3. Saya nampak. Tapi benda tu lebih kepada tukang agama lah. Agama Satu perkara yang saya perhati dia, karya-karya Ramli. Dari segi bahasa dia straightforward. Straightforward sebagai bahasa kewartawanan. Ya. Simbol tu ada. Simbolism tu ada. Tapi kadang-kadang aspek misalnya simile, personifikasi, aspek-aspek lain gaya bahasa lain tu ada kurang sikit lah. Tapi saya dapat karya-karya beliau ni dia suka memberi cadangan. Cadangan bagaimana suatu masalah itu dapat diselesaikan. Jadi saya lihat ini sebagai karya futuristik. Kerana pendapat beliau ni kadang-kadang tidak sesuai pada hari itu. Mungkin pada masa depan. Misalnya beliau cuba meletakkan orang Melayu di dalam dunia yang luas. Dunia barat, dunia Jepun dan sebagainya. Jadi buat masa ini saya rasa orang Melayu masih lagi dengan Melayu
Belum ada orang Melayu yang hidup dengan Mak Saleh misalnya. Belum ramai lah. Tidak seperti orang Afrika, Black Afrika yang sudah sebati dengan Amerika Syarikat, dengan budaya mereka. Malah orang Black pun dah jadi presiden di Amerika. Tapi di Malaysia mungkin kita belum sampai masa bangsa-bangsa lain untuk menjadi pemimpin di Malaysia, terutama Perdana Menteri. Tapi Ramli sudah berfikir benda macam ni. Jadi dia ke depan lah. Saya kata dia futuristik dan agak definitif lah dalam berkarya. Macam satu ketika saya pernah hasilkan novel mengenai ini, integrasi nasional, sebenarnya integrasi antarabangsa. Tapi novel itu hilang pasal komputer saya rusak. Ya, saya buat misal kata orang Melayu kena kahwin dengan orang India, anak dia kena kahwin dengan Cina, dengan orang asli Sian semua. Jadi kita nak ada satu bangsa saja di Malaysia, bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia. Ada Melayu, Australia, apa perbalahan kawan-kawan lah. Sayangnya novel tu yang saya buat yang paling panjang sehari. Effendi terkejut, saya kata 1000 halaman. 1000 halaman. Sehari kata macam mana siapa nak terbit 1000 halaman. Saya mencuba lah. Kalau tak ada orang lain nak terbit, saya terbit diri waktu tu. Tapi sayangnya komputer tu rosak. Saya tak, kelemahan saya ni saya tidak sipel 2-3 apa dia panggil. Ya, saya paling sayang saya nak tulis mula tu tak Tak serupa dah. Pasal saya keselitkan dalam buku bahasa Tamil ada sikit. Bahasa Cina. Bahasa Malaysia pun sikit. Ya. Novel tu paling saya sayang lah tadi. Macam sekarang kita perhatikan masyarakat dunia bercakap pasal climate change, perubahan iklim. Di mana kita tahu secara global perubahan iklim ini meliputi semua perkara seperti pencairan air batu, kenaikan laut, terumbu karang, pencemaran dan sebagainya. Di dalam novel Ramli yang sudah menyentuh tentang warga Rimba, sudah ada cerpen beliau, novel beliau menyentuh perkara ini dan sudah diterbit beberapa tahun dulu lagi. Di BP dah. Bahasa dalam pustaka 1992. Jadi beliau sudah melihat perubahan persekitaran, alam sekitar kita. Walaupun ia digambarkan di negeri Kelantan, tapi kita lihat seluruh dunia sekarang sudah bercakap mengenai masalah anak-anak rimba ni, masalah orang asli nak cari makan, masalah binatang-binatang mau hidup. Jadi inilah faktor menyebabkan berlaku bencana-bencana alam pada hari ini. Sebab kita tahu anak rimba ni, alam, hutan rimba dan sebagainya, mereka juga sentiasa bertasbih pada Allah SWT. Jadi kalau rimba sudah dikontangkan, sudah saya rasa keberkatan satu-satu tempat itu akan hilang. Dan ini dia cuba digambarkan oleh Ramli dalam novel tersebut. Tapi secara tersirat lah. Sebab apa yang digambar tu mengenai survivor masyarakat orang asli dalam hutan untuk mencari makanan. Sebab makanan mereka misalnya tijan dan sebagainya sudah berkurangan lah. Kalau nak dikatakan terhapus. Dan inilah dilema kita pada hari ini. Yang menyebabkan berlaku ribut, taufan, hujan yang tak menentu. Kerana perubahan iklim ini sudah begitu tara sekarang. Jadi mesej yang nak disampaikan oleh saudara Ramli dalam novel tersebut jelaslah bahawa kita mesti mengambil kira faktor alam, faktor anak alam
Waktu alam sebelah jati dalam skala tindak tanduk kita. Jadi benarlah kalau orang kata wujudnya masalah alam sekitar ni disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Benda tu bukan berlaku secara apa, tak sengaja, secara begitu saja. Ya, Tapi ia berpunca dari tangan kita sendiri. Jadi untuk membangun ataupun untuk maju, kita mesti seimbangkan. Ini mesej yang ada pada pengarang kita ni, yang saya anggap begitu luas. Ya. Dia punya pemikiran begitu jauh, pemerhatian dia. Ya, dia berdasar kepada pengalaman yang cukup banyak lah. Cukup banyak dari itu. Jadi saya harap siapa-siapa yang nak mencari pemikiran Melayu baru di dalam negara kita, kena baca novel sekarang ni. Kena baca karya dia. Kita jangan tengok apa dari sudut karya itu popular atau tidak. Kadang-kadang ada anak muda kita sekarang tidak sangat memikirkan tentang pemikiran. Mereka melihat tentang keseronokan. Novel-novel cinta. Memang seronok dia baca sebab dia menarik khayalan remaja. Tapi kita kena ingat juga dalam karya sastra ni, dia ada pemikiran-pemikiran yang menjadi yang perlu kita beri perhatian lah. Sebab bila sesuatu itu terjadi seperti hari ini, taufan di sana, ribut di sini, tanah huntur dan sebagainya, binatang tak boleh hidup, gajah-gajah contoh mati, begitu saja. Jadi benda ni sudah ada dalam pemikiran karyawan kita pada hari ini, saudara Ramli. Jadi saya haraplah pembaca mesti ada berupaya untuk mencari buku-buku novel yang serius mengenai pemikiran. Kalau nak yang agak pelik lagi, siapa ada restoran di Angkasa Lepas, baca Angkasa Minda yang terbaru tu. Angkasa Minda ni. Dan Novel Universiti Utara Malaysia. Kita cuba cari lah. Ya. Angkasa Minda ni. Angkasa Minda. Macam mana kalau komputer, saya nak suruh orang boleh baiki komputer, saya buat keyboardnya boleh bercakap, RAM-nya boleh bercakap. Macam tu dia akan berdialog. Lagu mana nak baiki kerosakan komputer, futuristik tu. dia kalau waktu dia orang akan boleh membaiki komputer, akan betulkan kerosakan komputer. Dia royak sendiri. Masalah dia mana? Komputer tak akan bercakap. Misalnya peranan dia apa, keyboardnya macam mana, skrinnya macam mana. Benda tu bercakap, bukan yang bercerita. Ya. Itu dia panggil AI, teknologi AI. Saya juga bawa pembaca naik ke atas. Berapa jarak matahari dengan bumi, kita akan bagi jarak bulan dengan bumi berapa juta kilometer ada maklumat. Ya. UM siapa budu pada dijual di angkasa. Jual budu di angkasa. Dalam novel terbaru nanti dalam UM yang terbit ni, UM Press. Kita cari. Dia terbit tahun 2017 nanti. Ada lagi tu. Masih ada. Boleh hubungi dia lah. Kita cari. Saya sendiri pun tak pegang lagi. Kita cari di Shopee kalau ada mana. Terus hubungi UM. Dekat dengan Maizan. Jadi kita harapkan 12 buah novel lagi yang masih belum siap sepenuhnya ni berjaya diterbitkan dan mendapat sambutan yang baiklah pada pembaca. Sebab mungkin pembaca kita ni anggap biasa-biasa lah. Mereka novel tu banyak mengandungi berat dengan pemikiran ni. Yang saya tulis ni macam kata yang baru saya hantar ke penerbit 2, satu mengenai pencerobohan di Lahad Tiru. Saya betul satu. Jadi dia panggil apa? Mana saya perlu. Apa itu?
Operasi Ganyang. Ganyang. Itu nama Operasi Ganyang. Yang satu lagi itu Nobel mengenai Sarawak. Dalam Nobel itu orang kata nak jadi toke kuih lapis. Tapi bila sana dia ke budaya temu orang Thai, ni semua budaya dia. Jadi kita masuk lagi tu dalam tu. Lalu Nobel Ganyang ni mengenai apa tu yang mengaku sultan dia sebenarnya tak ada orang yang mari pakai selipar ya apa nak mari lawan sebuah kerajaan yang besar. Mohon lain lagi tu saya novelkan juga Pak Masa. Yang dalam dia panggil Jannatul Naim, saya dah tengok saya dua ni. Tajuk dia. Mengenai tokoh-tokoh tadi. Siapa dia kedua yang adik ni, Imam Bukhari. Semua ni saya pakai sembilan lah. Kalau orang nak pergi Balasah ni mungkin orang nak pergi kita punya melalui Nobel. Ya. Sebelum Jannatul Naim tu saya dah tengok tu, tapi dua tu saya dah hantar. Dia saya hantar ni semsi mula. Dia baca-baca. Kedua-dua belah ni dia setuju nak. Dan dia suruh saya baca balik. Tapi saya kata saya kena perasasa lah. Saya hantar dua-dua masa saya ada kerja lain. Sama menulis tak agak kalau zaman dulu saya beli peru anak saya, beli sekolah ke anak saya, atau universiti anak saya dari menulis saya. Tadi satu lagi saya lihat novel-novel Ramli, Jepun dan sebagainya. Dia suka membuat kritikan sosial. Misalnya golongan terpelajar yang belajar tinggi tetapi tidak mempunyai kemahiran yang cukup soal-soal untuk hidup di kampung misalnya. Ini menjadi fokus kritikan dia. Jadi kita tak heranlah kalau dalam novel-novel dia belajar unsur-unsur kritikan ini kita akan temu. Jadi kalau seseorang itu nak minta Ramli ini membuat propaganda, saya rasa susah. Sebab dia ada pegangan sendiri. Ada prinsip dia sendiri. Prinsip dia sendiri. Dia suka kritik. Kalau ada yang tak betul, kritik. Dia akan kritik novel dia. Kritik tu untuk tujuan memperbetulkan benda tu. Itu berdasar pendapat dia. Jadi kita kena hati-hati. Sebab kadang-kadang yalah kritikan ini ada yang betul, ada yang subjektif. Subjektif. Terutama bila kritikan mengenai agama, kemanusiaan dan sebagainya. Sebab agama lain dia punya nilai lain. Kita nak kritik agama tu. Ini kita perlu ada pemikiran yang begitu tinggi, pemahaman terhadap wahyu Quran kan. Dan ini mesti dibuktikan juga secara saintifik. Barulah orang yang tertentu pada hari ini dapat terima. Misalnya ideologi politik hari ini. Sebab itu kita lihat banyak parti-parti politik timbul. Misalnya Ramli dia begitu sangat memandang serius kepada perpaduan pada kaum Sarawak, Sabah, Malaysia. Tapi adakah kita boleh pastikan orang Sarawak dapat terima kita? Dalam pilihan raya baru ni pun Sarawak tak bagi. Orang Melayu masih ke Sarawak tidak bagi. Tapi kita di sebenarnya mungkin menganggap campuran Sarawak, Melayu, Sabah ni sesuatu yang sangat perlu untuk melahirkan satu bangsa Malaysia yang utuh. Tapi ada pihak-pihak di Sabah, di Sarawak hari-hari sedang bercakap tentang MA63. Mereka mahu hak mereka. Mereka tidak mahu Sarawak dipanggil sebagai sebuah negeri, tapi mahu dipanggil sebagai sebuah wilayah. Ini yang jadi
masalah seperti yang saya sebut tadi. Kadang-kadang perpaduan cita-cita murni untuk membentuk sebuah negara Malaysia ni sangat subjektif. Mungkin kita positif di Melaya, tapi tidak dipandang positif di sana. Jadi ni yang berlaku sehari dua ni. Kita tengok parti UMNO pun tak boleh masuk ke Sarawak. Sarawak mau mau atur wilayah mereka. Kita panggil negeri Sarawak, mereka mau panggil wilayah Sarawak. Ini masalah. Jadi kita mesti lebih penulis mesti lebih ketat dalam mengajak bukan Sarawak saja, tapi Nusantara dia untuk kita lihat kita ni sebagai satu kekuatan. Jangan melihat kita ni berbeza adalah suatu kelemahan, sesuatu yang negatif. Kita mesti lihat walaupun kita berbeza, dia adalah satu kekuatan. Ini yang dilihat oleh saudara Ramli. Tapi idealisme dia kita harus faham sangat ke depan Jadi sukar. Jadi kita perlu lebih gigih dalam bentuk definisi negara Malaysia. Kena ada satu usaha yang lebih kuat dari semua pihak. Sebab matlamat kita sebenarnya bukan untuk mendapat rezeki dari segi ekonomi saja. Kita mahu mendapat rezeki dari segi kekuatan, perpaduan, keutuhan kerohanian kita, gigih, sama dalam melawan nafsu kita sendiri. Lagi tak ada. Itulah saya agak. Saya tambah sikit lah. Jadi selain daripada bidang penulisan ni, bidang kerjaya yang pernah dilalui lagi mana? Kerjaya selain daripada bidang penulisan lah. Apakah hinggalah ke hari ini? Selain daripada kewarganegaraan ni, saya semua kerja saya buat. Termasuk kerja-kerja kampung. Kerja kampung. Saya sengaja buat. Sampai sekarang aku saya masih menebak bersama pekerja saya tanah sawit. Akak buah sawit pun saya akak juga pasal saya nak tahu kepayahan kerja pasal apa orang muda kita kan mau kerja sawit. Pasal benda tu susah. Kita tahu betul. Memang susah lah. Tidak seronok. Tidak seronok Kadang-kadang buah sawit sampai 50 kilo, 70 kilo satu tanda. Memang tak larat akak kecuali lokasi. Jadi bila kita masuk situ kita tahu lah. Antara lainnya itu poin saya nak menyelamatkan hasil komuniti negara lah. Kalau orang-orang yang tak ada kerja, kita kata kurang hasil kan. Kalau sawit tak keluar, kebanyakan kita ni bergantung hidup kepada tu. Negara pun ekonomi kita bergantung pada tu. Jadi ni contoh menulis sebenarnya bahawa tidak sekadar apa yang kita gambarkan dari novel Jepang, tapi kita sendiri yang menceburi bidang-bidang yang kita buat. Macam ni kita buat. Kalau saya menulis mengenai warga rimba, saya pergi sendiri duduk dengan orang asli itu. Bukan mudah tu. Kalau saya menulis menulis komunis, saya duduk sendiri 3 bulan di situ. Sampai orang cari saya di mana tak ada. Saya duduk tapi waktu damai adalah. Jadi maknanya kita nak tahu benda tu betul-betul lah. Kita nulis ni kita kena tahu fakta-fakta dia tu. Kalau kita nak buat sesuatu benda. Tak macam dulu orang duduk. Menulis dalam bilik kata tak, saya rasa tu tak jejak di bumi nyata. Itu saya pendapat kalau kita nak menulis mengenai Afghanistan sebagai kita kena hantar penulis kita ke sana. Biar mereka lihat sendiri di tanah kena kita boleh alami sendiri kepanasan, cuaca sebagainya. Terutama bila kalau tak ada kelaparan, ini tidak cukup lah. Dengar kita dengar berita kata tak, tengok apa
Jadi kita kena hantar penulis kita sendiri. Saya pun ada cita-cita untuk Nak pergi, keluar. nak keluar. Tapi Tapi belum ada penaja. ya penaja. Lepas tu Sanggup menghantar. usia kita pun dah Yalah sebab penyenjung usia. kita tak ada nak lari ubah dulu. Sebab usia kita ni, jadi kita perlu pergi dengan kapal terbang tu. Kena ada pemandu sebagai cukup lah. Ya. Kita cuba nak rasa iklim yang sebenar. Dan duduk dia orang tu macam mana dia orang Ya. dengan rasa takut dia sebab peperangan dan selepas peperangan ni pun mereka masih mengalami trauma tentang masa depan mereka. Okey. Soalan kita nak tanya, apakah nasihat kepada penulis-penulis yang baru ni, apakah bidang penulisan ni boleh diteruskan lah? Contohnya buat kerjaya ke untuk kita masa depan, ataupun sekadar memenuhi minat. Menulis ni dia boleh cari makan, dia kena teruskan tanpa penulis dunia akan sunyi. Jadi kena nulis juga walaupun dalam keadaan ni pun. Dunia akan kesunyi, tapi bentuk penulisnya bermacam-macam kan. Ada kata dia cerpen, cerita novel. Perdana Menteri tu akan boleh berucap tanpa penulis. Yang berucap tu ditulis oleh penulis, nama dia penulis teks ucapan. Seruan agama aku tak sampai sih kalau tak ada penulis. Ya, buat kitab buat apa tu penulis juga. Macam sebab tu. Tapi kena jangan lari daripada yang dihalalkan oleh Islam lah. Jangan tulis benda-benda yang lagu lah. Itulah. Boleh-boleh dalam setiap karya kita kena masukkan unsur dakwah sikit. Kita kalau nak tegur penyakit dadah kita tak boleh straight itu. Mesti baik biasa apa hukumnya kita ambil dari mana-mana menggunakan benda yang memabukkan ni salah dari sini itu. Kena macam tarik rambut dalam tepung lah. Tepung jangan rosak, rambut jangan putus. Saya tekan gitu. Saya biar kalau saya menulis saya ada terjemahan Al-Quran satu kita adik. Saya akan rojong kalau betulnya saya tak tulis. Gitu saya takut. Itu petua tu. Saya takut pasal tulisan kita ni akan dinilai kan. Boleh pergi ke neraka supaya mulai tulisan macam kita kecek juga. Saya takut tu. Saya terlalu cukup hati-hati. Saya Ya. Terjemahan Quran memang ada. Dengan hadis. Jadi apabila kita gitu kita tak tersasar lah daripada benda tu. Kalau kita tulis tu biar dia berada dalam keadaan sepadan tu lah maknanya. Kalau melagu kau kan saya memang tak buat. Melagu okey lah. Saya naknya orang buka mesti baca tulisan ni ada benda yang saya nak sampai. Kena doa ke perlu kita nak menulis bukan buat kami kita. Ketok lah. Walaupun menulis dengan cepat tetapi proses dia melalui doa, melalui apa gitulah ada kita minta supaya tulisan kita ni jadi satu kerja dakwah. Saya lagu tu. Sama mana adik apa? Buku adik Sahih Muslim dengan Bukhari ni ada. Ada. Situ terjemah Quran 2-3 sini. Ada. Saya tengok dulu. Lepas itu saya buat tulisan. Tapi nulis Jamilan ni senil lah sikit banding dulu. Kalau dulu kita macam kertas ni dah. Kalau salah kan kote buai lah buai api. Asal leteng tak ada. Jadi kalau ni bahaya juga. Buat ilah Allah. Macam novel tadi lah. Pasal kita kata akar dan jati diri. Jati diri. Jadi kita ilmu agama ni mesti ada dalam diri seorang penulis. Bahawa dia dapat menulis dengan formula yang betul, persepsi yang betul, dan dengan rumusan yang betul. Sebab tu kita tengok karya-karya dulu saya ada sebut seperti Rumi, seperti Pantun. Dia ada masalah dan dalam tu ada jawapan. Dalam pantun tu dah ada jawapan. Misalnya pantun mengenai budi. Budi yang baik dikenal juga.
Jadi kalau kita nak tanya apa itu budi, budi ialah sesuatu yang harus kita kenal sampai mati. Sebab budi ni bukan suatu benda yang mudah kita dapat. Bukan mudah orang nak berbudi pada kita. Jika ada orang berbudi pada kita, kita kena hargai. Tapi sekarang ni, masyarakat sekarang, adakah mereka menghargai budi? Misalnya lah. Ya. Contohnya karya Rumi. Rumi kata masa dia bijak, dia nak ubah dunia. Tapi bila dia lebih bijaksana, dia kata dia nak ubah diri dia. Tunggu, target dia tu. Nak ubah diri. Tak sabar kepada nak ubah. Jadi karya-karya hebat ni, dia ada masalah dan ada jawapan. Ada jawapan. Gitulah. Tapi adakah orang teori apa? Adakah orang akan anggap ini jawapan yang betul? Sebab berdasarkan agama lain, budaya lain, nilai lain, mereka mungkin tak pandang berbudi. Dan mungkin mereka tak fikir nak betulkan diri mereka. Sebab itu timbul konsep ego dalam budaya barat. Konsep bebas, nak bebas, hidup bebas, tak mau terikat. Sedangkan Rumi kata, kalau kita nak berjaya, ubah diri kita, jaga diri kita. Ubah diri kepada jaga diri. Okey. Sekian dialog kita, diskusi kita dengan saudara Ramli Abdul Halik, yang saya anggap satu pengarang yang tahan tahan masa. Kerana beliau menulis sekitar 70-an, 73. 73 lagi jadi sehingga sekarang beliau masih menulis. Masih banyak lagi nak hasil karya tu. Masih mau memberi banyak lagi pada kita. Jadi saya harap pembaca-pembaca carilah karya-karya beliau untuk memahami apa yang beliau mahu untuk negara kita, dan untuk alam serta untuk agama. Kerana kata dia menulis untuk dirinya sendiri supaya tidak tersesat, tidak tersesat dari jati diri kita yang sebenar. Sekian, terima kasih. Okey, kita akhiri video kita ini pada di sini. Dan kita tengoklah kawasan sekitar dulu sebelum kita tutup. Ada buku lagi. Buku ada. Inilah Patah Kemaye. Cocok buat itu.